asas cukai kita masih rendah, 11%. Dan ini jauh lebih rendah dari Thailand. Asas cukainya 16,4%. Atau Singapura 12,6%. Sebab itu tugas kita itu lebih mencabar. Kerana dengan asas cukai yang rendah dan bilangan syarikat yang membayar cukai pun relatif rendah bagi syarikat-syarikat yang ada di negara kita. Umpamanya dari 1,5 juta syarikat berdaftar di Malaysia, kurang dari setengah juta itu yang membayar cukai, 435,000. Saya sentuh atau singgung hal-hal sedemikian untuk menjelaskan betapa mendesak dan perlu kecekalan, kecekapan, kepantasan, pengurusan dan pendirian rakan-rakan dan keluarga lembaga hasil dalam negeri untuk menjalankan tugas, mengingatkan bahawa jumlah yang bayar itu kecil dan hasilnya itu sangat diperlukan. Bukan saja untuk menjamin pertumbuhan negara, tetapi untuk memberi keselesaan kepada rakyat. Negara ini harus beralih daripada keselesaan, kebiasaan untuk menerima kenyataan bahawa mencuri, mengizinkan ketirisan, membiarkan pemimpin-pemimpin menggondol kekayaan yang bukan hak mereka, itu nampak dibiarkan. Jadi akhirnya kita lihat umpamanya segelintir kecil yang berkuasa, baik di kalangan politik ataupun penjawat awam dan juga di syarikat-syarikat kerajaan, memperoleh kekayaan yang luar biasa. Saya menghentikan amalan ini. Saya menggesa rakan-rakan untuk merasakan sama-sama bertanggungjawab, kerana sudah jumlah syarikat kecil yang bayar. Kalau kita lihat umpamanya angka 31 Disember 2023, pembayar cukai individu di Malaysia ini 5.7 juta. Masih belum mencapai tahap negara berkembang seharusnya. Tetapi pada hari ini saya tidak boleh nafikan, kerana langkah-langkah diambil, ikhtiar-ikhtiar atau inisiatif-inisiatif baru yang diperkenalkan oleh lembaga hasil dalam negeri telah berjaya meningkat hasil kepada negara. Ya, jadi saya mengulangi pengiktirafan itu dan penghargaan itu. Kemudian kita tahu juga program khas pengakuan sukarela 2.0 dan sehingga 15 Februari 2024 lembaga telah menerima 68,806 kes pengisytiharan sukarela berjumlah 610 juta daripada pembayar cukai baru dan sedia ada. Kita warisi hutang yang tinggi, defisit yang membengkak. Mengapa harus kita kurangkan defisit? Kalau kita terus tingkatkan hutang dan defisit, beban kepada generasi akan datang. Kutiplah hasil banyak manapun, tetapi amalan kita terus boros dan tiris, bebannya kepada generasi akan datang. Itu bukan pimpinan yang bertanggungjawab. Sebab itu saudara, untuk terus mengangkat martabat rakyat dan negara, hasil sangat penting. Untuk apa kita kutip hasil? Sudah lihat umpamanya tahun ini STR tingkat memberi manfaat kepada hampir 10 juta rakyat daripada
7-8 juta sebelumnya. SARA, sumbangan asas rahmah, dulu memberi manfaat kepada 210,000 orang. Sekarang memberi manfaat kepada 700,000. Jadi peningkatan itu tinggi. Dari mana? Bagaimana mungkin kita meningkatkan sumbangan itu? Saya harap orang yang menerima SARA dan STR jangan lupa jasa lembaga hasil dalam negeri dan custom dan lain-lain. Lembaga hasil untuk terus menyempurnakan tugas mereka, mengutip cukai dan hasil daripada semua tanpa mengira kedudukan mereka. Sudah ingat tadi bila saya laksanakan, saya bantu menetapkan hasil sebagai agensi yang tidak mudah ya. Pada ketika itu tidak mudah, tapi saya bangga kerana saya dapat ada sedikit sumbangan untuk tidak menjadikan hasil ini sebagai jabatan. Tapi ada sejarahnya. Saya datang ke jabatan hasil dalam negeri masa itu. Saya dengar laporan. Kemudian mereka beritahu pada ketika itu ada puluhan syarikat-syarikat raksasa dan agregasi yang terkenal di negara ini, tetapi sukar membayar cukai. Ada yang bayar setengah, ada yang bayar suku. Kerana mereka itu terlalu besar, gergasi, naga, siapa berani singgung. Tapi bila saya bicara dengan pimpinan pengurusan jabatan pada itu, mereka kata kalau ada kesediaan menteri untuk memberikan laluan, beri kami tempoh beberapa bulan dan mereka laksanakan sebaiknya. Saya hormat sikap yang demikian dan mereka pergi secara berani tanpa mengira di peringkat bawah termasuk gergasi dan dalam perniagaan, dan mereka berjaya mengutip peringkat pertama kalinya kerana sikap dan ketegasan kita bersama. Mengenang jasa mereka, kesungguhan dan pengorbanan, malah risiko yang mereka hadapi, saya memutuskan untuk naikkan jabatan menjadi agensi lembaga hasil dalam negeri. Jadi saya harap semangat itu kekal, Tuan Tarik, supaya jangan ada orang yang rasa kerana pengaruh mereka, kedudukan mereka terlepas dari bayaran cukai. Ada ke tidak? Ada. Ada keperluan kita lebih tegas? Ya. Kerana kita tidak boleh bagi gambaran yang atas paling maha kaya itu terselamat daripada tindakan. Mesti ada kesungguhan dan keberanian, saudara. Tidak kira kaitannya, kedudukannya, seperti saya selalu sebut, saudara bertugas menjalankan tanggungjawab. Apakah dia Ahmad atau Aseng atau Tan Sri atau Tun, saudara tidak kira. Saudara hanya kira dia bayar cukai atau tidak. Kalau tak bayar cukai, geledah dan ambil tindakan. Barulah hebat, saudara.